Sentuh itu. Ini saya nak sentuh sedikit tentang Perintah Perkawalan Pergerakan dan PKPB ini. Kalau tanya tadi menjadi speaker, dia dibagi gambaran seolah satu fatwa daripada Kementerian Kesihatan, kita jangan bahas lagi. Tak betul. Semua ini ada hujah dia, ada pakar kesihatan yang pertikai, umpamanya Selangor, ya, buat PKPB. Kerajaan negeri Selangor tak tahu pun. Satu. Keduanya, Ulu Selangor, Kasabak Berkenan tak kena mengena. Yang nak satu negeri ni sebab apa? Dan dia jejaskan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi oleh demikian, sementara kita harus kawal dan jaga soal kesihatan. Ini bagi macam ini semua ni untuk di parlimen. Saya sampai tak boleh sebelah langsung Kota Raja, jauh tak dengar. Tapi tak tahu ada arahan baru keluar. Jadi yang ini buat apa ni? Ya. Jadi hal-hal sedemikian boleh kita bahaskan. Ya. Saya nak minta supaya walaupun kita terima baik, ya, pengorbanan, kerja dan sebagainya, kita tak pertikai. Tetapi di semua negara, perbahasan di antara keperluan lockdown yang tamat atau selektif, itu semua dibahaskan. Ya, di antara kepentingan mengawal kesihatan yang menjadi diutamakan dan juga kepentingan jaga kehidupan mereka. Ya. Tak sama. Orang yang ada pendapatan gaji menteri, dia tak tahu. Orang yang hilang pekerjaan kerana sekatan ini, itu masalah mereka itu serius. Jadi oleh mereka pertimbangan di antara kesihatan dan juga ekonomi dan pekerjaan basic itu harus ada. Puan Laluan, Pak Dixon. Sila, Setiawangsa. Sekejap saja. Setiawangsa nak tanya pandangan Pak Dixon. Bukan, kita dua-dua bukan pakar kesihatan, tetapi daripada segi public policy, cara kita kira kes COVID yang ada di dalam negara ini tidak mengambil kira kepadatan penduduk. Dan bila kita MKN misalnya mengumumkan PKPB hampir seluruh negara, ada pakar-pakar perubatan yang mempertikaikan kerana sebenarnya mungkin Sabah atau Labuan dari segi kepadatan yang perlu PKPB atau malah PKP, tetapi negeri-negeri lain sepatutnya tidak di lockdown sepenuhnya. Sila, Pak Dixon. Setuju itu yang saya tekankan, ya. Umpamanya 7 kes satu negeri terus PKPB, ya. Atau apakah nak ditekankan hanya satu kawasan dan enforcement yang keras. Saya tidak pertikai. Kalau kita nak pastikan penguatkuasaan yang tegas, kita sokong. Tak pernah kita petikai tindakan tentera atau polis atau pasukan keselamatan dalam mengawal. Tetapi itu pun kena jaga juga. Kadang-kadang untuk VVIP terlepas, untuk yang di bawah kena teruk. Itu masalah juga. Ya. Jadi orang tak yakin kita. Jadi orang tak yakin apakah sungguh-sungguh pelaksanaan mereka, satu. Keduanya, apakah perlu sampai begini berlarutan. Ya. Jadi sebab itu saya minta supaya dalam ini dia mesti open data dan data tidak tahu. Pak Dixon boleh celah sikit. Saya nak tekankan nanti. Mesti ada ketelusan, kita kena tahu ada 7 kes di Selangor umpamanya di Petang Jaya. Di mana? Ya. Dan apa kebenarannya? Jadi bila ada open data dan maklumat yang telus, orang lebih yakin. Sekarang ini lebih ramai orang yang mula pertikai. Ni apa dia ni? Mengapa sampai berlarutan dan kesungguhan mereka untuk sedikit PKPB, sedikit PKPB. Lagi kerajaan tu lemah, lagi banyak PKPB. Sampai darurat terus. Jadi ini masalah dia. Ya. Tak boleh darurat, PKP. Kalau betul masalahnya, bagi contoh dan teliti, orang boleh terima. Saya pun tidak mau pertikai. Ini kerana soal keselamatan dan kesihatan harus diutamakan. Tapi jangan digunakan ini sehingga orang mula pertikai kesahihan. Terima kasih Pak Dixon. Saya nak minta Pak Dixon dengan pandangan Pak Dixon bahawa di dalam Dewan ni kita nampak bahawa kita telah belanja banyak untuk adakan alat-alat separation di antara satu sama lain. Tetapi kalau kita ikut mereka buat sanitasi pada pagi saja dan juga di dalam perkara itu, kalau pagi dibuat sanitasi, pasal apa kita tidak boleh berhentikan pada pukul 1, sanitize
Dewan ni lagi untuk 2 jam, kita boleh mula pukul 3 sampai pukul 6. Pasal apa kita tidak boleh lakukan? Sebab kita tak payahlah dengar sangat kepada pengarah kesihatan juga. Ini Dewan ni rakyat kita ini yang wakil-wakil kita dipilih oleh rakyat untuk buat hujah di dalam parlimen. So saya minta kalau boleh Pak Dixon, bolehkah kita buat satu kendaian bahawa kita kena lihat keadaan semula lagi. Sila Pak Dixon. Celahan Pak Dixon. Pak Dixon singgung pasal pelaksanaan PKB. Itu satu pengumuman dasar. Tapi pelanggarannya itu berlaku secara terpilih. Ya. Kita baca lumat hadam, kita baca hadis Nabi. Kalau Fatimah anakku mencuri sekalipun, nescaya akan aku potong tangan. Begitulah. Untuk Mufti Menteri Agama pun senyum membenarkan. Saya tak hafal matan dia. Ya, mafhum dia saya boleh ingat. Kita pun mengaji sikit daripada kawan-kawan dulu. Tapi sekarang bila berlaku pada kawan kita terang-terang, dalil salah tak? Salah. Dalil compound. Rakyat penjara, denda. Kenapa compound? Sah berlaku kesalahan. Serah polis siasat. Polis siasat bagi pada AG. AG bagi pada polis. Polis pada AG. AG pada polis, lalas terlepas. Kemudian kita bagi dalil membenarkan pula. Hud-hud lah. Borang tak bagilah. Langkah terpuji pasal tak pakai lah. Segala macam. Jangan underestimate, never underestimate the wisdom of the people. Ya. PKB rakyat patuh. Tapi bila orang besar melakukan pelanggaran, bukan sekadar kita tak tegur, kita lepaskan, bahkan kita sokong lagi. Yang ini dalam celahan saya, sama ada Pak Dixon tak payah ulas, setuju tak? Terima kasih. Pak Dixon celahan. Pak Dixon celahan. Boleh celahan Terima sikit. kasih. Kalau langat, kalau baru saya ulas ini dulu. Sebenarnya kalau hadis itu, ya, kalau kita baca dan teliti, dan saya percaya kawan-kawan ahli yang bukan Islam harus tahu, ya, Nabi Muhammad SAW itu memulakan dengan memberi kebandingan bahawa di zaman dulu malapetaka kerana orang-orang besar melakukan kesilapan dan dimaafkan dan didera orang kecil. Barulah dia sambung, wallahi kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku hukum potong tangannya. Itu menunjukkan bahawa dalam menegakkan hukum itu tidak boleh pilih darjat kerana rusak pemerintahan terdahulu kerana pilih darjat. Jadi mudah-mudahan dengan pengajaran ini kita akan tahu bahawa rosak kerajaan anak sekarang kerana pilih darjat dan ada perubahan yang akan disegerakan. Tadi belum? Sila Kuantan. Terima kasih Tuan Ditua dan Yang Berhormat Pak Dixon. Saya ingin meminta pandangan Yang Berhormat Pak Dixon berkenaan dengan PKPB yang baru diumumkan di seluruh negara, melainkan 3 negeri iaitu Kelantan, Perlis dan juga Pahang. Apa yang berlaku Yang Berhormat Pak Dixon, semua sekolah ditutup walaupun di negeri-negeri yang bukan PKPB. Di Pahang tak ada kes, ibu bapa terpaksa bekerja, tetapi anak-anak tiba-tiba diberi hanya 1 hari notis, mereka sekolah tutup. Seluruh Pahang pening kepala. Tuan Yang Ditua minta penjelasan, apa pandangan Yang Berhormat Pak Terima kasih Dixon. Kuantan. Sila Pak Dixon. Terima kasih Kuantan. Saya faham seperti mana Menteri Pertahanan yang menjelaskan tiap hari berdasarkan tentunya keputusan MKN dan Kementerian Kesihatan. Sebab itu kita minta supaya diteliti dan dihalusi. Ya, jangan dibebankan begitu rupa. Ya, susah kita nak pertahankan keputusan yang mendadak begini dan macam sekolah ditutup begitu dalam tempoh 1 hari. Kemudian kita sebut sebelum ini tentang online lah, tentang walaupun konektiviti tak ada, kemudahan komputer tidak ada. Jadi kenyataan-kenyataan menteri itu hanya memudahkan
tetapi pelaksanaannya itu sangat hambar. Jadi Pak itu Dixon? tentang PKP, boleh saya sambung? Boleh saya mencelah sikit saja berkaitan pendidikan. Sila sembang renggam. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Pak Dixon kerana berikan laluan celahan. Saya ingin mencadangkan supaya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterajui oleh YB Menteri Kanan Senator untuk membentuk satu jawatan kuasa bersama dengan pihak ahli parlimen daripada pelbagai parti ini untuk membantu beliau dalam isu-isu pendidikan sewaktu pandemik dan selepas pandemik. Kerana isu pendidikan merupakan isu bersama. Ia merupakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat dan akan menjamin kelangsungan masa depan negara itu sendiri. Jadi ini cadangan saya, minta pandangan Pak Dixon. Terima kasih. Simpang Renggam boleh jadi penasihat utama kena lebih bijak menangani masalah pendidikan ni. Lebih prihatin, tahu kalau bercakap soal online, tahu komputer ada tidak, connectivity ada tidak, sekolah tutup, apa kesan apa kesan dalam mutu pendidikan masa depan. Tapi kalau saya setujulah kalau boleh diadakan perundingan dengan semua pihak.